itulah maknanya dia sampai satu tahap bila kekuatan kita dah boleh kita menghadapi penjara, kita akan dipenjarakan. Maknanya kalau kita belum sampai tu, insya-Allah kita tak akan dipenjarakan lah. Bukan dipenjarakan, ditangkap pun tidak. Kan? So kita kena bina, kita kena bina sampai peringkat kita mampu berhadapan dengan penjara, Allah akan bagi ujian penjara tu. InsyaAllah Dr. Alizi mungkin nak respon pasal yang saya sebutkan. Kepuasan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf yang anda jawab walaupun ditujukan pada Dr. Tuti. Kalaulah anak suka kata kena collect data, kita tak boleh nak bagi insight yang lebih tepat. Tapi katalah boleh diaplikasikan dapatan kajian daripada psikologi industri dan organisasi kepada psikologi kerja kepada psikologi kerja dakwah, psikologi organisasi kepada psikologi organisasi dakwah, kemungkinan ada persamaan lah. So antara 4 faktor yang menyebabkan ketidakpuasan hati kerja atau kerja dakwah ialah faktor organisasi, faktor ikram. Betul yang angguk mesti ramai. Faktor bi'ah dakwah atau bi'ah tarbawiyah, faktor kerja dakwah itu sendiri, dan faktor personal. Dia masalah. Dia tu yang bermasalah. So, faktor organisasi contohnya pengiktirafan, biasa gaji lah, kita ada gaji kan, tapi pengiktirafan, pujian, promotion, tasnik, tak naik aku ni kan, tak puas hati betul aku, biasa kan. Company policies, ada tak polisi-polisi ikram yang menyebabkan kita tak puas hati? Ada, saya yakin ada. Polisi-polisi kecil lah biasanya kan, akan ada. Macam ni kan, tak ada ruang nak mengadu, anda dah suggest grievance, polisi grievance dan sebagainya. Dan juga melatih orang nakib supaya lebih decent, better kalau ada orang nak mengadu. Kalau BR pula, supervision, nakib, tak puas hati dengan nakib. Work group, usrah, tak puas hati dengan usrah. Dan working condition, latar dakwah itu sendiri. Boleh juga kita tak puas hati dengan sebab tersebut. Work itself, kerja dakwah, tauzif kita macam mana? Variety, asyik-asyik bagi aku bab makan je. Dia tak tahu pada cakap kan? Atau asyik bagi aku cakap je, aku nampak benda lain misalnya, tak tanya pun kan apa yang aku suka. So job scope dia tak variety misalnya. Ataupun autonomy and freedom. Sikit-sikit kena rujuk nakib, sikit kena rujuk nakib. Ada benda-benda yang zaman sekarang pada anak lah, ada tak perlu rujuk. Tapi nakib mungkin tak tahu beza antara dengan operasi tu kan. Jadi kadang-kadang yang mutarabi dia over sikit, yang kadang-kadang melanggar konsep kan, dia sampai betul-betul tak taat pun ada juga. Role ambiguity, peranan tak jelas. Role conflict, peranan aku sebagai mutarabi kena ada usrah dengan peranan aku sebagai JK dakwah kena ada meeting pada malam yang sama. Role conflict, tak puas hati juga. Ataupun role conflict, aku sebagai ahli ikram dan aku sebagai ibu, konflik juga. Boleh sebabkan tak puas hati, ikram ni tak jaga sebagian dakwah dan sebagainya. Dan sama ada kerja dakwah tu interesting atau tidak pun boleh sebabkan kita tidak puas hati. Itu faktor-faktor luar. Yang personal factor, umur, seniority dalam dakwah atau juniority dalam dakwah, berapa lama dia terlibat dalam dakwah, personality yang macam mana yang mudah tidak puas hati, dan kajian terpadu menunjukkan genetik juga ada sebenarnya mempengaruhi, tapi taklah banyak. Kalau ada genetik mak ayah jadi tak puas hati je, ada chance lah anda, ada chance aja sikit lah kan, anda tak puas hati. Macam nak samakan, jangan cari benda yang trigger ni, benda-benda yang trigger anda untuk tak puas hati. Itu je. Ya. So kalau boleh diaplikasikan, mungkin itulah dia punya faktor-faktor. Poin anda sekarang ialah ketidakpuasan hati tidak boleh dilabelkan secara global, secara black and white. Kita kena collect data. Selepas ni kan banyaklah kes saya kena collect data je kan, kalau nak tahu emosi dan psyche ni, dan inilah juga Nabi Muhammad. Dia sampai ke Madinah hijrah, one of the first thing kalau dalam silibus SPM, apa benda pertama dibuat? Bina Masjid Quba, mempersatukan Ansar dan Muhajirin, relabel, rebranding Aus dan Hazraj pada Ansar. Ramai yang lupa Nabi Muhammad suruh para sahabat collect statistical data, build Muslim adult sebagai data yang evidence based untuk bersedia kalau berlaku apa-apa. Dan berlaku pun setahun lepas tu perang Badar. Kita kata kalau data ni memang susah kita nak menghadapi. So ada nak galakkan, PSI nak galakkan lepas ni ikram to be evidence based. Kena empirical, ya, evidence based. Allah alam. Okey, terima kasih. Anda nak tutup slot persoalan. Kalau buka lagi banyak soalan keluar, kan? Soalan tu tak apa, kita reserve untuk forum-forum akan datang. Baik, kita nak masuk pusingan yang ketiga dan seterusnya kita nak tutup lah, kan? Masa pun dah 12.35.
Patutnya ada satu soalan untuk Dr. Tuti dan satu soalan untuk Dr. Alizi, orang ketiga ni. Tapi nak rangkumkan orang ketiga ni pada soalan menjurus kepada perkembangan semasa, iaitu persoalan di mana pelibatan politik. Tadi ada soalan daripada Dr. Ilham tentang pelibatan politik. Ikhwah sebelum masuk politik bagus, tawaduk. Masuk politik je dia jadi apa, tahap keganasan meningkat. Brutality meningkat. Anda juga nak bawa persoalan dari segi kita kena empati juga dengan mereka yang terlibat dalam politik. Sebab kita nak menggerakkan agenda perubahan masyarakat dan negara. Salah satu daripada peta strategi kita adalah SS2. Selain daripada SS1 masyarakat madani, SS2 adalah mempengaruhi hala tuju politik negara. Maka ada ahli-ahli ikram yang memilih jalan untuk menceburi sebagai aktivis politik, kan? Politik kepartian. Dan di sana bila dia masuk daripada dunia NGO, yang mana kita ada ramai kawan, ramai sahabat, ramai ikhwah dan sebagainya, masuk dalam dunia politik dia jadi lain. Dia akan rasa the loneliness dalam dunia politik tu. Ikhwah tak faham apa yang anda rasa. Sebab tu anda punya tahap kekasaran tu lagi tinggi. Ikhwah tak faham-faham. Anda masih duduk dalam NGO lagi. Anda dah masuk dalam medan amal politik lah, nak jatuhkan. Jatuhkan. Mesejnya adalah itulah kan. Dan juga being reject, perasaan kena reject ni, rejection ni. Tadi pun kita bincang tadi kan, loneliness, rejection. Bagi ceramah, pergi rumah ke rumah, nak buat dakwah politik ni, kena reject, kena halau dan sebagainya kan. Kita dalam NGO selesa tak faham-faham. So mungkin dua-dua panel boleh rangkumkan, boleh respon pada soalan yang anda sebut tadi, dan lepas tu kita akan buat conclusion. So mungkin yang jadi brutal tu mungkin sebab itulah kena reject. Because one, sebab dia dah macam bila ini pandangan Ana bila kita dah lama dalam ikram, lepas tu kita keluar masuk politik, dia kata nak belong, sense of belonging dengan parti baru tu pun is going to take some time, kan? Lepas tu dengan ikram pun dah I'm not here, I'm not there, kan? So jadi in a way macam ada sedikit rasa, mungkinlah rasa rejection daripada both sides. Dan again, dan kalau kita refer kepada tadi tu yang kita punya psychological injuries tu, that rejection tu, kalau kita tak sedar how the rejection memberi kesan pada kita, itu yang anger boleh jadi kepada aggression. So mungkin dengan cara tak sedarnya, mungkin dulu mungkin kita lemah lembut sikit, lepas tu kita jadi lebih agresif. Okay? Ana rasa kalau agresif sikit, Ana rasa tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kalau berada dalam politik terlalu baik sangat, Ana rasa susah juga kena pijak-pijak ni. Tapi kalau melampau juga Ana rasa sukar jugalah. Dan Ana setuju isu jadi on one hand Ana rasa mungkin kita kena ambil tanggungjawab kita untuk be aware of these psychological injuries and deal with it. Deal with it kalau luka itu sekadar luka, kalau sesama itu sekadar sesama. Tapi kalau dah jadi pneumonia, dah jadi dia punya luka tu sangat dalam dan perlu jahit, sila jumpa yang pakar yang berkenaan. Jadi itu satu aspek lah. Dan Ana juga setuju tadi tentang tuan moderator kita sebut tentang empathy. Ana rasa empathy ini adalah satu tools yang sangat penting yang kita perlu ada. Sebab bila kita empathy, kita mungkin kalau kita ada isu generation gap again, kita mungkin generation yang senior, kalau kita empathy terhadap generation yang senior, kita tahukah mereka dulu, generasi yang dulu balik daripada office kena cangkul belakang, cangkul tanah nak buka sekolah kita. Balik daripada office menyangkul ni kan dengan baju kerja. They had to do that. Do we? Definitely no. Kan? Inilah generasi dulu yang mereka lalui.
So how can, yang kita sekadar paling-paling pun keyboard warrior je lah kan. So sekadar jari lah, kita guna jari lah kan. So duduk dalam aircon, balik-balik kerja ikram kita melibatkan jari ni, jari jemari. Jadi I think with empathy it helps to understand what other people's we try to understand. Kita tak akan understand. Kita tak akan understand apa yang orang yang go through politik, ikhwah yang decide to go to politik, what they are going through selagi kita tak masuk lagi. Okay? But we try to understand. Kita tak understand generasi senior-senior what they went through because we did through, but we try to understand. What they had to set up. Kita meneruskan dan menjadikan dia relevan untuk suasana akan datang. But they had to set up. Masa tu pakai tudung pun susah. Jadi the situation is different. This issue of empathy is a very important tool untuk kita orang kata menyelesaikan, mengurangkan gap lah sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jawab soalan Ilham dulu ya. Not sure whether you are referring to personality atau behaviour sebelum dan selepas politik. Katalah kita personality. Ada dua teori lah. Memang personality dia asalnya macam tu, tapi Tarbiyah Ikram berjaya memaintainkan kebrutalan dia sehingga tak terserlah, banyak sebut tadi lah, personality macam tu tapi tak dimanifestasikan. Dan dia manifestasikannya pada bidang politik. Sebab lepas tu bila dia balik ke Ikram, dia sebab itu personality dominan dia yang sebenar, yang asal. Cuma dia kawal sebab latar Ikram telah bukanlah repress, macam monitor apa dia kan, control. Dia control dia punya manifestasi personality. Kalaulah ia isu personality, anda nak cadangkan Ikram kena sediakan ruang untuk mereka manifestasikan personality ini. Sepatutnya Nadwah jadi macam tu. Tapi Nadwah kadang setengah Nadwah masih agak poyo cara pelaksanaannya. Kena bagi orang cakap. Dan jangan muarif pula. Janganlah. Tak boleh, tak betul. Tak boleh. Bagi can dia cakap. Masa tu lah Nadwah sepatutnya memang nak melatih sikap kritis. Tajuk pun kena kontroversi. Ni anda dengar tajuk dia ambil daripada tajuk daurah usul 20. Rukun bai'ah. Mana nak kontroversinya? Mana nak ada 2-3 perspektif? Dia kena pilih tajuk-tajuk yang kontroversi untuk mengasah fikiran kita. Kalau ia melibatkan bukan personality tapi teka laku, itu maksudnya bi'ah sia-sia itu telah membawa condition dia atau menyebabkan dia berlaku teka laku sedemikian, dan bila dah terbiasa dia balik dia bawa teka laku yang sama. Kalau macam tu kita kena train. Kalau misalnya inilah kalau ia satu teka laku yang memang benar-benar salah. Kalau personality tak apa. Personality kita boleh tolerate. Kalau behavior memang unethical dan sebagainya, kita perlu train. Kalau anda nak tunjuk satu tarbiyah sia-sia memang ada dalam modul tarbiyah kita. Dan satu lagi political mentoring toolkit. Ia telah disediakan oleh ahli psikologi industri dan organisasi tapi diaplikasikan di politik. Mentoring kit untuk melatih ahli politik yang bertanding, ahli politik yang jadi councillor atau pentadbiran, dan ahli politik yang menjadi menteri kabinet. Mentoring kit. Dan kalau PSI boleh, dia berdasarkan research lah. Kalau PSI boleh buat mungkin adaptasi sikit untuk jadikan satu modul untuk bakal-bakal ahli politik. Tapi politik satu lagi jangan selimit tu politik kepartian, politik kewargaan, politik pentadbiran. So ada orang yang boleh go to kepartian pergi. Jangan, kita selalu kata Islam tu kamil. Kita jarang tunjuk Islam tu mutakamil, saling sempurna menyempurnakan. So kadang-kadang bila ada orang join politik, dia dah nampak politik macam everything. Ada juga yang kita pula bila pergi politik kita rasa macam dia alah sebahagian kecil aja, kalau tak politik pun tak apa, kita ada politik kewargaan, itu pun tak boleh juga. Ini gap yang berlaku antara ahli Ikram yang involvekan politik ataupun tak politik. Okay, so esok kat Selayar memang adalah tarbiyah sia-sia. Kita kena combine dengan kajian psikologi politik juga. Ya, psikologi pengundi, psikologi ahli parti politik, psikologi kumpulan-kumpulan politik, psikologi konflik intra dan inter parti politik, dan psikologi pemimpin politik juga. So ada banyak benda, termasuklah yang da'i. Anda selalu kata kita kena da'i first before politician. So tak berlaku konflik of identity bila dia berada dalam parti dia dan bila balik hadir usrah dan hadir daurah-daurah Ikram.
So mungkin tarbiyah kita kena kemas dekat situ. Ini antara political skill yang perlu dilatih ya. Dan kalau anda perhatikan, kalau nampaklah anak tu kecil sangat, anda letak buku-buku modul tarbiyah di situ. Local leadership ada, tariqah dakwah antara piadah wal jundiah, partnership working ada, tak apa nampak. Sini. Tarbiyah ijtimaiyah, communication skill ada dakwah ilallah, political understanding ada, tarbiyah sia-sia, scrutiny and challenge ada, bainal as-salah wal inhiraf, sana kecil sangat nampak, dan regulating and monitoring kita ada buku sawabit dan mutaghayyirat. Nak katanya secara konsep dan to a certain extent operasi, tarbiyah kita dah kemas untuk menyediakan ahli politik yang dah bersedia. Cuma kerana secara operasi tu kita tak updated, kita tak relevan kan, tak muasarah kan. So di situ bukan PSI boleh cover semua. Just that certain portion untuk melengkapkan skill ahli-ahli politik ataupun sama ada kewargaan, kepartian ataupun pentadbiran untuk menjadi orang yang menyumbang secara syumul dalam perjuangan Islam. So ini antara skill-skill yang perlu dilatih dalam modul ini. Dan kalau jadi ini untuk cabinet member yang tinggi sikit. Ada sekali ahli politik tak pegang jawatan kan. Dia sekadar jadi member of parliament saja atau tun. Kalau jadi cabinet member, dia kena ada vision, boleh manage performance dan excellence in leadership. Dan tarbiyah kita pun membantu. Contohnya kalau providing vision, kita dah cover, kalau tak cover lagi, tak maaf sabar. Nanti anda ditasbihkan insyaAllah. Sabar Ciri-ciri masyarakat Islam yang kami idam-idamkan. Dia vision tentang masyarakat, tentang muzik, ada tentang wanita pun ada, macam-macam. Bukan saja tentang undang-undang atau tentang hudud. Managing performance, kita ada buku Al-Qudwah ala Tariqah Dakwah. Suri teladan di atas jalan dakwah. Dan excellent leadership, ada agenda kebangkitan umat. Semua tu akan di-cover in due course, in due time insyaAllah, in due maturity. So kita di sini yang kami harap PSI boleh bantu. Kami takkan ambil alih, jangan risau apa tugas anda you are the expert. Tapi kami tengok bagi sisi-sisi yang terlindung tu lah. Sisi-sisi yang terlindung daripada ni. Macam nak kata tadi Nabi Adam, dia dilatih untuk menjadi politik. Dia tak ada politik kepartian lah, politik kewargaan, pentadbiran. Bila dia dalam menghadapi masalah-masalah berlaku. Baru saja dia hantar dah ada masalah konflik. Konflik is a political variable antara Qabil dengan Habil. So itulah yang kami boleh sumbangkan insya-Allah. Alhamdulillah sekarang 12.50, bukan takat kita lewat sampai 12.30. Kita lajak sampai ke 12.50, punya semangat kita punya panelis ni. Dan antum juga dalam keadaan yang begitu tidak terlelap seorang pun. Cabarannya bila forum ni ada yang terlelap, tapi nampaknya tak ada yang terlelap, insyaAllah. Jadi anda nak suruh fasa nak tutup dah ni, anda bagi 30 saat. 30 saat 45 saat lah. 45 saat untuk Dr. Tuti dan 45 saat untuk Dr. Alizi, sebab banyaklah kita bincang. Sebagai penutup dan take home message bekalan yang peserta kita nak bawa balik. Pesanan anak satu iaitu selamilah emosi kita dan face it and take responsibility of our emotions. Dari situ baru kita boleh dapat membina emosi kita. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua dah tahu kan, tarbiyah kita ada 3 objektif: kognitif, psikomotor dan afektif. Afektif part tu yang biasa kita jarang buat. Dan itu adalah aspek emosi. Ramai kita zaman dulu asyik-asyik tarbiyah jasadiah, tarbiyah fikriyah dan tarbiyah ruhiyah kan. Tapi emosi dia tak ada. Sebenarnya emosi tu dekat ruhiyah. Kita ada iman which is kognitif, Islam which is psikomotor, and ihsan which is afektif. So tapi anda nak ingat tak model yang anda sebut tadi? Hakikatnya anda sebenarnya kurang suka kategori fikrah, jasad dan roh tu. Anda suka spiritual tu jadi asas. Jadi asas kepada semua. So it should be spiritual cognitive, spiritual behavior atau psikomotor dan spiritual affective. So itu yang tadi yang anda sebut kata moderator tadi, yang regulate tadi. Walaupun ruhiyah tu boleh diseparatekan,
untuk jadi macam penyebab utama, tapi kita selalu lupa yang regulate tu. Selalu kata alah kalau mutabah amal settle, insya-Allah semua settle. Sebab kita tengok spirituality yang tu, yang main reason. Kita lupa tentang spirituality sebagai buffer effect dan juga sebagai regulator. So di situ yang kami harap Physical PSI, Physical Spiritual Ikram dapat bantu bukan saja di sudut kognitif atau fikriyah, tapi juga psikomotor atau jasadiah, dan juga afektif dan juga arifiyah. Saya berdoa semoga ada tarbiyah kita cantik, ada ramai juga jenis tarbiyah kita sangat kemas dari konsep, sangat kemas dari prinsip. Dari operasi pun jauh lebih bagus. Orang yang tiba politik tahu ya, bila datang balik anda rindu dengan tarbiyah ikram sebab it's very kemas, tapi masih ada sisi terindung yang belum sempurna, and we want to strive for perfection sebab semua sahabat strive for perfection. Kalau anda kaji sirah sahabat, sirah Nabi pun banyak imperfection. Ramai lupa sahabat juga under tarbiyah dan bertahun-tahun bergaduh walaupun dah lepas hijrah. Lepas Hunain pun boleh bergaduh. Sebab tarbiyah dia berpanjangan. Don't feel bad if you are involved in some negative outcome ke negative emotion dan sebagainya. Because we are still under tarbiyah. Ada sebab tak sempat saya lupa sebut. Kalau loneliness, ingat Mus'ab bin Umair dihantar seorang-seorang jadi nakib ke Madinah. Kalau feel rejected, ingatlah sirah orang Ansar rasa rejected, Nabi tak bagi harta ghanimah selepas perang Hunain. Macam mana dia deal with it? Kalau rasa fitnah, ingatlah Aisyah macam mana dia fitnah. So, macam mana lepas ni you all bila baca saja sirah, dia ada je psychological aspect yang diingat ya. Sebab forum ni, itu antara indikator kejayaan forum ni insya-Allah. Tak ada lagi sila bagi pengajaran poyo-poyo. Kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ibadah, mutabah amal. Tak ada lagi yang tak ada lagi, ada juga. Di samping itu ada sisi-sisi terlindung yang dimanifestasikan insya-Allah. Allah alam. Okey, maknanya lepas ni kita kena balik buat mutabaah emosi. Kita dah buat mutabaah amal dan sebagainya tu, lepas ni kita balik buat mutabaah emosi pula. Kena always check dekat mana kita indeks emosi. Baik, Ana tak nak panjangkan lagi, sekarang pun dah 12.50. Ana serah majlis forum kita ni kepada MC. Ini MC betul. MC betul. Ini MC betul. Kepada Ustaz Sazli yang telah pun dilantik sebagai MC penutup. Dipersilakan Ustaz Sazli. Untuk makluman, Ustaz Sazli ni adalah TYDP Ikram Kajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, back to the bone. Terima kasih diucapkan kepada semua panelis dan juga moderator. Dan dengan ini saya selaku MC yang tak MC, pasal hadir kan, kalau MC tu dia tak main. Okay, baik. Dengan ini malu-malukan kedatangan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ali Hassan selaku JKP Ikram yang turut hadir pada hari ini. Dan seterusnya untuk sebagai penutup, inilah disampaikan sari berita penting sekali lagi. Saya mempersilakan Profesor Dr. Muhammad Ali Hassan untuk menyampaikan cedera hati kepada panelis dan juga moderator. Baik, silakan. Yang pertamanya kita mengalu-alukan dan juga mempersilakan yang berbahagia Dr. Tuti Iriani Daud, pakar dan juga pensyarah sekretari untuk menerima Tuti Iriani Daud untuk menerima cedera hati. Okay, yang kedua, kita malu-alukan dan juga kita mempersilakan Dr. Alizi Alias, iaitu pakar psikologi industri dan organisasi. Okey, akhir sekali tidak lupa juga kepada the most influential person for today, moderator yang juga merangkap JKP Ikram, jangan buat pasal pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Sumber Manusia Tuan Haji Mahathir Maisa. Jazakallah khair.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Ali Hassan. InsyaAllah kami akan berkongsi cenderahati lagi. Okey, baik. Dengan ini, maka tamatlah sesi kita ataupun program forum kita pada hari ini, membangun emosi doa. Moga-moga dengan apa yang disampaikan, sharing session yang dan juga soalan-soalan dan juga jawapan yang diutarakan, yang dikongsikan tadi akan memberikan 1001 manfaat dan kita dapat kongsikan kepada yang tidak dapat hadir pada hari ini. Dan kami memohon maaf, saya bagi mewakili pihak penganjur memohon maaf, asalnya memang kita nak buat live streaming, tapi oleh kerana masalah teknikal, walaupun bunyinya klise, dan ada masalah ni bukan klinikal tapi masalah teknikal, bukan emosi. Tapi insyaAllah rakaman secara penuh dibuat dan insyaAllah akan dikongsikan dalam YouTube oleh Media Ikram, insyaAllah. Hopefully. Tak sedih. Okey, baik. Cuma tang siasah tadi sikit. Tang ZBI tadi. Okey. Okey, baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Sama-sama kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.